Tuan-tuan Imam, Tuan-tuan Bilal, Datuk Datuk, Datuk Datin, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sebelum saya menyebut ahli panel, saya nak mohon agar yang di luar sana tolong ke depan, yang di hujung sana pun tolong ke depan sini, yang wanita pun tolong ke depan. Nanti kalau tak ke depan, saya nak panggil Datuk, dua-dua Datuk tu. Saya sabar macam mana nanti. Boleh ke depan sikit? Wanita ke depan sikit. Dan tuan-tuan semua ke depan sini sikit, depan sini, agar kita memenuhi Dewan Utama ni. Ke depan sikit, ya. Sebelum saya menyebut yang berbahagia Datuk Hasan dan Datuk Kamaluddin. Saya difahamkan kedua-dua ulama ni kali pertama menjakkan kaki di surah Al-Hijrah ni. Cuma saya ditanya-tanya oleh kawan-kawan saya, ini bergabung dengan TV Al-Hijrah ke? Tapi tak ada, saya kata bolehlah kamera ni besok dia video hantar kat Al-Hijrah. Jadi mohon ya yang di luar tolong masuk menikmati. Dengan ini saya mempersilakan yang berbahagia Datuk Hasan bin Hafiz dan yang berbahagia Datuk Kamaluddin untuk kertas yang disediakan. Silakan yang berbahagia Datuk. Selamat datang yang berbahagia Datuk. Selamat datang Datuk. Silakan duduk Datuk. Gimana ini? Kurang Apa tayang ini? Connection. Tayang ini. Itu kemudian. Itu lama lagi 1 jam soalan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya mengucapkan selamat datang kepada yang berbahagia Datuk Hasan bin Hafiz sebelah kanan saya, dan sebelah kiri saya Datuk Haji Kamaluddin Haji Zakaria. Kedua-duanya adalah mantan. Kenapa dipanggil mantan saya pun tak tahu. Mulanya Mahathir dia dipanggil mantan ni. Mantan, kedua-duanya mantan Imam Masjid Negara. Nak kumpul dua-dua ni bukan senang kan? Jadi alhamdulillah pada malam ni saya dapat datangkan kedua-dua ahli panel yang saya perkenalkan. Sebelah kanan saya Datuk Abbas Adil Hafiz, yang mana dia merupakan seorang tokoh agama, seorang ulama yang tersyukur di Malaysia, yang mana telah berkhidmat kepada umat Islam kita ni, menjadi imam masjid negara, menjadi pegawai agama, pegawai yang Penanggung Hal-Wal Islam di Penasihat yang Penanggung selama 18 tahun. Tak berapa yang Penanggung, nanti boleh tanya berapa yang Penanggung kan? Dan seterusnya Datuk juga merupakan pengurusi syariah di Merahnya dan beberapa syarikat public listed PSKL, dan dia juga adalah bos saya, pengurusi eksekutif kios masjid yang menganjurkan Sri Jelajah Forum Perdana menuju husnul khatimah Allah di sisiku di seluruh Muslim majoriti Pulau Jawa. Sini ada juga bila orang Jawa tadi, boleh cakap orang Jawa sikit. Saya orang Johor, orang Jawa, jadi banyak saya buat kat Johor, tapi saya tak tinggalkan wilayah persekutuan ni, di wilayah persekutuan dan di Selangor. InsyaAllah mulai sekarang saya mula nak mengembangkan dakwah ni di negeri Selangor dengan Sri Jelajah menuju husnul khatimah ni, yang mana telah diresmikan oleh Yang Berhormat Ustaz Salihin Esko Agama negeri Selangor pada bulan 10 November yang lepas di Masjid Sarjana, dan insyaAllah akan kami teruskan di Selangor ni. Dan doakan saya dengan semua ahli panel mereka sehat untuk teruskan tugas-tugas dakwah ni.
Dan yang sebelah kiri saya, Datuk Kamaluddin, ya, yang merupakan juga bekas mantan imam Masjid Negara. Kedua-duanya tak payah saya kenalkan panjang lebar. Datuk Kamaluddin ni tempat Siti Nurhaliza lahir, Kuala Lumpur, Datuk Hasan di Kuala di Perlis, ya. Jadi untuk meringkaskan masa kerana kita buat dalam waktu antara Maghrib dan Isyak, dan saya dipahamkan suruh extend tambahan masa waktu azan stop, teruskan saja dia kata, jadi tak ada gangguan. Jadi kita minta izin agar waktu azan diteruskan, dan selalunya forum ni memakan masa 2 jam setengah, tapi oleh kerana ataupun 2 jam, tapi saya akan cuba pendekkan dengan 1 jam setengah atau 1 jam 40 minit. Dan kita akan berhenti untuk solat, dan selepas tu insyaAllah kita ada jaman makan, ya, jaman makan, jangan balik, ya. Untuk teman-teman, siri jelajah ni telah diadakan kemarin juga di Johor, di Masjid Sultan Kedemua dan Masjid Kampung Paling Jelutong di Batu Pahat. Untuk memulakan majlis ini, saya akan buat 4 pusingan majlis ini. Yang pertama, saya nak ajukan kepada yang berbahagia Datuk dalam konsep kita menghayati hari ini, hari lahirnya putra Nabi Muhammad SAW. Kita mengingati junjungan kita, kita menyayangi junjungan kita, tapi bagaimana kita nak mengikut jejak langkahnya. Jadi tajuk ni pun amat sesuai pada hari ini, kerana kita nak menuju bersama-sama Rasulullah ke surga. Jadi untuk capai ke situ, sebelum kita meneruskan masa akhir, kita ada kalimahnya, la ilaha illallah. Itulah matlamat pertama. Jadi yang berbahagia itu, saya nak mohon yang berdatuk menyampaikan definisi menuju husnul khotimah Allah di sisiku. Silakan yang berdatuk. Jawabannya pendek, tapi jawabannya setengah jam. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama sekali yang kita muliakan Saudara Moderator kita, Datuk Syekh, dan rakan panel saya, Tuan Putih Datuk Kamaluddin Zakaria, Musi dan ahli-ahli jawatan kuasa Surah Al-Hijrah, Aswad Fadilah, Tuan Imam, Tuan Bilal, Muslimin Muslimat, tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah. Di awal tadi saya mulakan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah saudara. Nak bagi salam, pakai Bismillah kan ucapan. Dan yang kedua, nak ucap bagi salam dulu. Ini ucap dan sengaja bagi salam. Pak Nabi kata, Assalam qabla kalam. Nak cakap salam dulu, bukan cakap salam kemudian. Siapa cakap dulu bagi salam kemudian, salam yang tak jawab. Pak Nabi kata, bukan saya kata, qala Rasul, man bada'al kalam qabla salam fala tujibu. Barang siapa mendahulukan ucapan, ucap bagi salam kemudian, maka salamnya tak jawab. Dia faham? Yang kedua, Pak saya dipahamkan, ini azan Aisyah tak tahu ya, pun dia kadang-kadang orang ceramah ada azan. Bagi saya, kalau kita buat forum ceramah, tak payahlah kita pause dan berhenti untuk azan. Sebab azan itu hukumnya sunat.
cari tahu hukumnya, wajib. Azan di surau, azan di masjid, ada dua tujuan je. Kalau di rumah banyak tujuan. Azan di rumah tu, orang beranak pun azan, orang nak jalan jauh pun azan, ribut kuat pun azan, kebakaran berlaku pun orang azan. Tapi di surau, di masjid dua tujuan. Yang pertama, nak bagi tahu waktu isyak masuk. Memang Nabi kalau kita tak azan, tak tahu orang kali nak tahu isyak masuk. Tak tahu. Tak tahu. Dan yang kedua, kita azan nak bagi orang mari sembahyang. Saya rasa kalau tak azan, kalau tak mari dah yang ni ada orang. Dan kalau ada orang mari lagi bahaya. Tu bila azan, bagi orang mari sembahyang, orang mari nak sembahyang, orang tak habis-habis lagi. Maka ni kena haram darah menjadi benar. Satu tak faham? Tak jawab soalan. Tajuk kita malam ini apa dia? Menuju Husnul Fatimah. Allah di sisiku. Sudah faham tajuknya? Faham tak? Tak faham? Bagus. Senang kita cakap. Kalau apa tak faham, tak cakap. Menuju Husnul Fatimah. Artinya sekarang kita hidup. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan. Akhirnya apa jadi? Apa jadi? Mati. Nak pergi ke situ tu. Cuma bila? Ini yang tak tahu. Bila? Di mana? Bagaimana? Orang putih kata when, whenever, however. Tak faham lagi saya jawab. Yang penting kita nak mati. Kita sedang bersiap sedia untuk nak mati. Lebih-lebih lagi di umur saya, umur tuan-tuan. Tak tahu apa lagi. Di umur 70, umur 75, tingkat nombor ekor lagi. Baru-baru ni ada berita seorang umur 70 tahun lebih kena ekor. Pingsan mati orang. Umur 75, tingkat ekor buat apa? Pada hari kita sedang bersiap-siap untuk nak mati. Sedia tak? Sedia tak? Ya Allah, tak. Bila saya buat kajian, saya cuba risik-risik, selidik, saya tanya, cari makcik-makcik yang tua-tua sikit tu, dalam pembuka tu, tanya makcik apa, makcik dah tua. Memang tua, memang tua kot. Saya nak umur berapa? Kata 70 lebih saya. Dah bodoh tu, tak lama dah. Tak lama dah tu. Sediakan kecil tu nak mati. Apa dia jawab? Ustaz, jangan sebutkan Ustaz cering belum. Kenapa cering belum? Dia kata bukan pasal apa Ustaz, pahala tak banyak lagi. Dia boleh jawab pahala tak banyak lagi. Hidup 75 tahun pahala tak banyak, apa dia buat? Tuan nak cari pahala senang tuan. Cukup senang. Hari ini saja pahala tuan-tuan macam mana? Hari ini saja. Sejak bila tuan-tuan bentuknya ada di nama forum? Dia bila tuan-tuan? Minggu depan, betul tak? Keset tak? Minggu depan di masjid, di surau Al-Hijrah ada forum. Aku nak pergi. Selagi tuan-tuan tak ubah niat tu, pahala sampai hari ini. Macam mana tak? Hari ini terbawa mari ke surau dengan motosikal, dengan kereta, jalan kaki, tak ada pahala. Tak ada. Masuk surau berjemaah maghrib, buat qabliyah, buat ba'diyah, tak ada pahala. Duduk dengar ceramah, tak ada pahala. Tidur 5 minit, potong rakah sikit. Lepas ni nak bayar isyak jemaah lagi, tak ada pahala. Jumlah, barang ni sahaja macam mana pahala tu? Banyak tak?
Itu hari ini saja. Ini hidup 75 tahun, pahala tak banyak apa dia buat. Ini kan tanya pula seorang makcik, dia buang umur saya umur 70 lebih. Suka tanya makcik, umur makcik. Oh, makcik dah tua Ustaz. Memang tak boleh tua pun. Dia tanya umur berapa? Oh, dia kata 75 Ustaz. 75 tu bonus lah tu. Bersedia ke makcik tu nak mati? Apa dia jawab? Kita simpan malaikat perempuan. Ya ilah. Faham tak? Kita simpan malaikat perempuan tak nak mati lah tu. Saya kata makcik, kita simpan malaikat 55 pun. Kau nak mati kan? Yang makcik takut mati tu pasal apa? Dia jawab, makcik bukan takut apa Ustaz. Makcik takut kalau makcik mati. Makcik takut makcik kahwin lain. La ilaha illallah. Tak seronok punya makcik. Yang penting kita nak maka nak sampai saat itulah kita nak husnul khatimah. Kita nak mati keadaan baik. Kita minta doa. Lepas saya minta Allahumma khtim lana tak ramai apa yang apa dia. Cuba sikit Allahumma khtim lana wala takhtim alaina. Tak nak mati cara yang tak baik. Kita nak mati cara baik. Macam mana cara baik? Macam mana nak mati baik? Ya, mati terus senyum kan? Kalau dia kata mati dalam iman. Ulama-ulama dalam bicarakan husnul khatimah, pertama sekali tidak ada mati yang lebih baik melainkan apa yang kita hal. Dakwah Allahumma ahyina bihayatil ulama wa amitna tak nama apa sah nama tak apa ini Allahumma ahyina bihayatil ulama wa amitna bimautis syuhada. Hidup pada kami sebagai seorang ulama dan mati kami sebagai mati syahid. Itu dia tak benar. Syahid apa? Mati lah. Tuan syahid itu ada tiga. Yang pertama syahid dunia dan akhirat. Orang mati di medan perang sama Rasul dulu. Orang mati syahid di medan perang, dia tak payah mandikan jenazahnya, tapi ditampal dengan kain putih, ditanam dengan baju-baju yang berlumuran darah, itu pula sebagai saksi akhirat nanti. Mati syahid akhirat dapat kebenaran. Okey, kalau tak boleh kita nak mati akhirat. Apa dia syahid akhirat? Orang yang mati yang Nabi kata al-buqulu syahid, syahid wal ghariqu syahid. Nabi sebut orang mati lemas dalam air syahid, orang yang mati sakit perut syahid, orang mati beranak syahid, atau nanti kata lain orang yang mati tiba-tiba heart attack mati syahid, itu namanya syahid akhirat. Tak nak berusaha dengan keluarga. Kadang-kadang sampai bertahun-tahun terlantar di bilik tidur, menyusahkan bini, menyusahkan anak-anak, menyusah, betul tak? Nak jadi, nak jadi tu tak payah. Besok sampai ajar tak ada cerita. Satu mati syahid, mati tiba-tiba. Kalau itu mak rempit, syahid lah. Mak rempit kalau jatuh motosikal mampus, sebelum mampus tu ya, itu bukan syahid, mati mencari. Kita nasihat jangan rempit mat, bahaya. Kalau jatuh mati. Dia jawab, Ustaz, salah Ustaz. Kalau saya memilih jalan untuk saya mati di jalan yang betul, saya tak sakit. Betul lah. Tambah sekali yang dikatakan husnul khatimah. Kita nak mati pada syahid yang kita minta wa amitna bi mauti syuhada. Satu. Lepas itu dimasuk teman-teman ada 5. Yang termasuk dalam husnul khatimah. Yang ketiga, pertama
Kita nak mati kalau boleh, biarlah badan kita, jasad kita salim. Yang dikatakan jismus salim. Apa nama jismus salim? Masa kita mati, tangan kita ada, kepala ada, kaki ada, senang orang mandikan. Tuan-tuan nak mati tangan sebelah tak ada, mati kaki sebelah tak ada, nak macam tu. Mati buruk tak ada, mati rentuk pagi, nak macam tu. Mati hancur tengah jalan, nak macam tu. Dia lagi keluar di malam, nak macam tu. Kita tak nak. Biar kita mati elok, badan kita elok. Satu. Yang kedua, kita nak mati pada ketika buat benda yang baik. Kita nak mati tengah buat benda yang baik, tengah semayang, tengah baca Quran, ya Allah Akbar, tengah dengar ceramah. Mati tengah buat benda baik. Doa. Yang ketiga, mati di tempat yang baik, di surau, di Mekah, ya Allah. Dan yang keempat, mati pada saat yang baik, pada hari ketika yang baik. Tidak ada saat sudah baik melainkan pada hari ini. Yang disebut sebagai qala Rasul, man mata yawmal jum'ah aw lailaha waqahu Allah min azabil qabr. Sadaqa Rasulullah. Yang bermaksud, barang siapa meninggal dunia pada hari Jumaat atau malamnya, maka Allah selamatkan dia daripada siksa kubur. Dengan syarat dia mati hari Jumaat, masuk kubur pada hari Jumaat. Sebab hari Jumaat bukan lagi off. Bagi dia ada oleh kalau Cina masuk ada orang on-call pun bukan lagi. Habis dengan syarat mati hari Jumaat, masuk kubur hari Jumaat. Tapi kalau mati hari Jumaat, masuk kubur satu, bukan lagi bertukar balik. Ada orang. Ada. Ataupun jangan salah faham, mati hari Rabu. Hari Rabu mati. Ustaz kata masuk kubur Jumaat, selamat. Dia bersimpan. Rabu, habis, aku masuk. Siap, bukan lagi tukar bantan. Dia 11 kilo, 3 kilo di bantan. Itu maknanya hari yang baik, hari Jumaat. Dan akhir sekali yang kelima, yang akan masuk khatimah ialah mati boleh sebut la ilaha illallah. Pak Nabi sebut dengan sabdanya qala Rasul, man kana akhiru kalamahu la ilaha illallah wajabat jannah. Barang siapa yang ucapan terakhir sebelum dia mati la ilaha illallah wajabat jannah, wajib bersyukur. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di saat-saat hayat akhir hayat baginda di rumah Aisyah, dia minta ya Aisyah, tolong bawa ke aku semangkuk air. Bercakap tadi tu, tolong bawa aku semangkuk air. Aisyah ambil air, bawa. Dia masuk tangan dalam mangkuk air tadi, masuk tangan dalam mangkuk air, dia sapu muka dia. Dia kata la ilaha illallah inna likulli mautin sakarat. Dia masuk dalam kiri pula dalam air, sapu muka. Fir rafiqil a'la, fir rafiqil a'la. Bis taman ayat baginda. Sebab menyebut la ilaha sebelum dia meninggal dunia. Maka sebab itulah Nabi suruh kita ajar orang mati itu dengan laqinu mautakum la ilaha illallah. Tolong ajar, bantu dia, support dia orang nak mati itu dengan la ilaha illallah. Kerana seseorang yang nak mati, yang nazar, itu merupakan masa yang terakhir bagi syaitan nak disakiti. Masa itulah syaitan peluang terakhir. Kalau boleh, biar kita mati dalam keadaan bukan Islam. Maka sebab itu Nabi suruh bantu, tolong dia. Nabi kata laqinu mautakum la ilaha illallah. Tolong ajar dia, bantu dia, support dia dengan la ilaha illallah. Itu yang Nabi suruh. Kalau dia tak faham, bila orang mati, pak ucap, mampus dia ucap. Bukan semua dia ucap. Nabi suruh ajar la ilaha illallah. Kita kadang-kadang pula asyhadu. Ya asyhadu buat apa?
Sampai asyhadu la ilaha illallah saja. Kalau dia boleh sebut, alhamdulillah. Ada sebut. Tahu dah. Dia mati dah kena apa? Yang penting ini 5 perkara yang dikatakan husnul khatimah. Dan mungkin hanya orang kita dia tak mati ketika buat benda baik. Dia mati ketika mana? Lepas merokok, lepas nyambut, kalau tembak mampus. Dia dah mampus hidup. Ya? Pergi merompak, pergi menyambut, bang. Lari, orang tembak, mati. Mati apa? Apakah husnul khatimah? Mati tengah merompak. Maka Nabi kata, al-insan matu kama ashu wa ashu kama matu. Manusia yang mati, tengok masa mati dia buat apa? Dia buat apa? Kalau mati akan mencuri, merompak, besok akhirat akan dihidupkan, dia dianggap orang merompak semua hidup. Allah Akbar. Walau bagaimanapun, di akhir sekali, macam mana kata orang yang baik kata baik. Maka Nabi bagi tahu kita apa kata Nabi qala Rasul dalam sebuah hadis. Nabi kata irtibul mayyit 'inda mautihi thalatha. Cuba tuan-tuan tengok orang nak mati. Orang nak mati tengok 3 perkara. Kita menatap wajah orang nak mati, tengok 3 perkara. Kamu intai 3 perkara. Apa dia? Yang pertama, in rasyahat jabinuhu. Kalau kita dah mati dai dia mencik peluh. Orang Melayu mati peluh jantan. Ada tahap peluh jantan. Dia peluh dai. In rasyahat jabinuhu. Satu. Yang kedua, wa daraqat ainahu, bergenang air mata. Kalau mata pejam pun kadang-kadang keluar air mata jenis. Matanya keluar. Dan yang ketiga, wa tashar munkharahu, keluar air jenis pada lubang hidung dia. Kalau dai dia berpeluh, air mata dia bergenang, keluar air jenis ke hidung, maka Nabi kata fahiya rahmatun minallahi qad nazalat bih. Itu menunjukkan rahmat Allah dah turun atas. Sebelum mati lagi 3 perkara. Seulang lagi sekali. Kalau dahinya berpeluh, kalau air matanya bergenang air mata, yang 3 keluar air jernih ke hidung, itu menunjukkan rahmat Allah. Tetapi sebaliknya kata Nabi, sebaliknya in ghaqqa raqiqal baqar makhluq. Kalau kamu mendengar bunyi dengkuran macam lembu terjerat leher dia, tadi betul dan buat sebelum sebelah Allah ada dengkur lah lembu. Itu tengok dengkur lembu. Satu. Kalau itu yang berbunyi, yang kedua, wa azbada launuhu, muka berubah menjadi hitam, lebam, dan yang ketiga, wa azbada syadaqahu, keluar mulut dia. Kalau ada 3 ini, yang pertama mendengkur, yang kedua apa dia? Yang kedua apa dia? Muka jadi hitam. Yang ketiga apa dia? Keluar mulut. Fahuwa azam Allah qad halla bih, tunjuk azam daripada dia. Kau lah kita orang mati dia baik atau tak baik, walaupun tak dengar dia katakan Allah. Itu sebenarnya kita nak sampai kepada husnul khatimah. Nak sampai ke situ, nak kerja baik tadi, cara hidup kita hari ini, amalan kita hari ini, ibadat kita hari ini akan menentukan macam mana cara mati kita besok. Maka sebab itu, nak tentu kita kerja baik, ingat ibadat sembahyang merupakan perkara penting bagi bekalan untuk menuju husnul khatimah Allah di sisiku. La ilaha illallah. Wallahu a'lam. Terima kasih yang berbagai Datuk yang telah mengulas destinasi menuju husnul khatimah. Nak orang Jawa ngomong merengging orang, nak orang Melayu kata bulu roma ni naik tak? Ini kita dah tak ada jalan lain. Ada jalan lain tu selain kita mati akan datang. Ada tak? Jadi kita kena hayati apa yang berbagai Datuk tadi menerangkan ya. Kita tak ada destinasi lain. Yang pertama, kita dari kecil kita tak dididik berusaha mencapai cita-cita nak masuk surga. Semua kita dididik dari kecil, kita nak jadi guru, nak jadi polis, nak jadi juruterbang, nak jadi menteri, jadi accountant dan jadi usahawan.
Kita tak dididik, kita nak masuk surga. Saya rasa kita mulai hari ini, kita kena didik anak-anak kita, cucu-cucu kita. Nombor satu, macam mana kita nak masuk surga. Nombor dua, barulah cita-cita yang lain. Saya rasa itu yang paling mustahil untuk kita menghayati apa yang berbagi Datuk ulas tadi. Untuk meneruskan kepada soalan yang pusingan kedua, kepada yang berbagi Datuk Kamarudin, yang berbagi Datuk, nak menyambung sikit saja daripada huraian Datuk Abu Hassan sempena dengan hari keputusan junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hari kelahiran. Kalau kata hari jadi, Datuk dia kata bukan hari jadi. Hari jadi tu lain cerita dia hari kelahiran kan. Jadi sempena dengan hari ini 12 Rabiul Awal, seluruh negara seluruh dunia menghayati kelahirannya. Yang kita ni tak dilahirkan. Jadi untuk membantu kita akan bersama Rasulullah SAW di surga besok. Jadi yang kita itu nak kena ikut cara kehidupan Rasulullah. Kerana selama ni kita mengambil sedikit saja kehidupan Rasulullah, 10%, 5%, mungkin 2%. Yang 90% itu kita ikut diri kita. Cara kehidupan kita, semuanya kita tak ikut Rasulullah. Jadi tolong yang berbagi Datuk untuk membantu kita mendapat husnul khotimah tu, untuk bantu kita. Jadi kehidupan Rasulullah dengan isteri-isterinya tu bagaimana? Jadi situ ambil kesimpulan tu, tolong uraikan dalam perkara ini. Terima kasih kepada Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmadullah subhanahu wa ta'ala wa nusalli wa nusallim ala rasulihil nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumil. Alhamdulillah, terima kasih segala-galanya saudara pengusia otorita pada malam ini ketua saudari Nur Pakir, kekasih saya Datuk Abu Hassan, dan juga Puan Nazir, Ketua Kuasa Siwa yang bertaraf di hadirin hadirat muslim. Saya bawa yang kedua bercakap pada malam ini dalam arti kata bahawa sebagaimana yang dikatakan oleh Rusi tadi, iaitu bagaimana nak mendapat syurga. Ini cerita syurga, benda yang kita tak nampak. Tapi Rasulullah membayangkan mala ainun ra'at wala udhun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Mala ainun ra'at, barang yang kamu tak pernah tengok itu syurga. Barang yang tak pernah kamu dengar itu syurga. Tak ada dalam syurga nanti benda yang kita dengar di dunia, kita sana kita dengar. Barang yang tak pernah kita tengok, hari ini kita tengok kilauan emas. Warga emas tercapai hari ini. Wala khatara ala qalbi bashar, barang yang tak terlintas dalam itu juga. Hari ini saya nak berikan kepada tuan-tuan termasuk diri saya, kesian kepada warga emas hari ini tercabar diri dia dengan kilauan. Dia nak bawa anak cucu dia, nak bawa isteri dia di atas muka bumi ini dengan kilauan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila ditanya kepada malaikat maut, salah satu daripadanya soalan, wahai malaikat, awak nak ambil nyawa bagaimana dengan umat aku? Jawab. Bagaimana dengan umat aku? Bagaimana engkau nak mengambil nyawa umat aku? Malaikat maut salah satu dia jawab, kalau umat Muhammad, aku ambil yang amat baik. Tetapi orang itu baik. Bagaimana dia kata kepada Datuk?
Sebab itu Rasulullah membayangkan kepada kita, ingat termasuk diri saya. Dalam satu hadis, maksudnya sesiapa yang suka kepada sesuatu perkara, kemungkinan dia akan mati dalam keadaan yang dia suka kepada perkara. Kita amat takut, tuan-tuan. Tengah-tengah ini, tengah-tengah pegamai. Kalau pegamai cakap tak apa, husnul khatimah. Ini tengah-tengah lagu. Masya-Allah, ini Ustaz menyanyi. Ini tercabar Muhammad. Sebab itu kita hari ini, tuan-tuan, Rasulullah telah membayangkan kepada kita, kalau kamu nak masuk syurga, kamu hendaklah faham tentang agama. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Kamu kena faham agama. Nak jadi orang baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umur 40 tahun diangkat menjadi rasul, nabi dan rasul. Apa yang dibawanya, tuan-tuan, 4 perkara itu yang ada pada dia. Semua orang tahu sifat dia, iaitu sifat situ. Senang nak jadi sinting dan jadi benar ni. Bercakap benar ni bukan senang, tuan-tuan. Ini pernah berlaku semasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rombongan ini berjalan. Tiba-tiba di pekarangan kubur, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhenti, para sahabat pun berhenti. Terdengar kubur yang di dalam kubur itu adalah seolah-olahnya halilintar dan seolah-olah kiamat suaranya di dalam kubur. Para sahabat terdengar suara itu dan Rasulullah terdengar suara itu. Sedangkan dia nak melintas di hadapan. Sebelum pada itu dia berkata, kita sepatutnya berhenti di hadapan kubur ni, berhenti melalui kubur ini, kita berhenti di hadapan. Tetapi Rasulullah kata tidak, kita berhenti sebelum kubur ini. Apa yang berlaku dalam kubur, tuan-tuan? Apa yang berlaku dalam kubur? Bila mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kuda ataupun unta yang dibawa oleh para sahabat daripada ketika itu, bila mendengar suara dalam kubur macam kiamat, maka tidak dapat kuda ini dan unta ini pun menjerit macam ada minta, tuan-tuan. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghentikan rombongan. Maka dia mendengar para sahabat bertanya. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa sudah berlaku dalam kubur? Maka jawab Rasulullah, ada dua orang. Salah seorang daripadanya telah diseksa oleh kerana dia adalah tidak membersihkan hadas kecilnya sebersih-bersih. Tak tahulah, kita maafkan, alhamdulillah kita tak ada lah benda tu. Tetapi yang kedua ini, ialah seorang daripadanya memfitnah dan menggadu domba dan siksanya amat dahsyat. Masya Allah. Orang yang buat hadas kecilnya tak bersih dan dia semayang tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan orang yang mengadu domba dan orang berfitnah, orang ini juga, Masya Allah, na'udzubillah min zalik. Maka inilah yang berlaku di zaman kita pada hari ini. Kita dengar fitnah, segala-galanya kita ada fitnah. Ya Allah, kita takut semua hari ini. Umat Muhammad tercabar dengan hari ini. Kebanyakan fitnah hari ini, Masya Allah, tuan-tuan. Al-fitnah itu asyadu minal. Fitnah lebih hebat daripada bunuh orang hati, tuan-tuan. Masya Allah. Saya tidak ada kata mana-mana manusia. Sebab itu kita pada malam ini kita fikir, tuan-tuan. Oh, dia lagi kuat. Ngurusi pun dia sembunyikan. Oh, dia hebat. Oh, kita bagi suara tekan.
tak apa. Ini malam ni kita tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang sahabat bertanya kepada Rasulullah, bagaimana kita nak lakukan dua makhluk yang berlaku ini? Rasulullah sebenarnya tidak mengangkat tangan berdoa. Tuan-tuan, ini ingat, dua orang ini baru dua orang yang kita tahu. Rasulullah tidak mengangkat tangan berdoa, ya Allah, ya Tuhan, bisa kata rahmatkanlah apa ke, jawab angkatkanlah siksanya, tidak. Tetapi Rasulullah bila ditanya sahabat bagaimana kita nak lakukan doa, Rasulullah tidak kata. Dia ambilnya pelepah tamar, jangan tak silap saya Datuk. Dia ambilnya pelepah tamar, dibelahnya dua pelepah tamar, dia cucuknya di kubur yang dua ini. Maka Rasulullah berkata, sekiranya pelepah tamar ini kering, maka bermulalah dua seksa. Masya Allah. Siksa kubur ni tuan-tuan, Masya Allah. Siksa kubur ni Masya Allah. Sebab itu nak tengok, minta maaf cakap, nak tengok kita ni hidup, suka tidak ibadat, itulah syurga. Pergi tempat ibadat, syurga. Suka mendengar ceramah agama, syurga. Itu yang dikatakan syurga. Suka buat perkara baik, itu syurga. Masya Allah. Suka baca Quran, itu syurga. Ini suka baca Cosmo. Misalnya, bukan betul. Suka tengok TV, siri, 9 siri dah. Tanah kubur. Bidah. Hormat. Kita tengok dalam rumah. Siapa dia bentuk TV masa tanah kubur? Siapa dia bentuk TV pergi lawan emas? Siapa dia bentuk TV cerita tanpa syurga apa benda ke syurga dibuatnya? Siapa dia? Masya Allah. Minta maaf tuan-tuan, termasuk diri saya pada malam ini. Siapa dia yang berdoa untuk anak ini di waktu malam pukul 3 pagi? Pukul 3 pagi Allah nak tengok seorang ibu berdoa untuk anak pukul 3 pagi. Di mana kita? Kita doa untuk anak 3 pagi. Misalnya ayah bangun pukul 4 pagi berdoa, ibu pukul 3 pagi berdoa untuk anak. Ini datang jumpa Ustaz Kamarudin, bawa air sebotol. Rambut panjang, bawa pada bawah, bawa air sebotol, nak jumpa dengan saya, ringkas cerita apa yang saya boleh tolong Encik. Dia kata kalau dapatnya tolong doakan untuk anak saya nak masuk pemeriksaan SPE. Disuruh saya, anak dia dapat baik, dia tak payah buat apa. Saya kata datang dengan siapa? Berapa orang datang dengan isteri. Takkan isteri di bawah dalam kereta panggil sini. Saya kata dalam kosong dalam bilik di bawah panggil. Tidaklah Ustaz Kamarudin nak tengok isteri orang. Tidak. Tapi Tuhan uji. Panggil isteri pula datang. Ya Allah, rambut pendek, pakai baju pula. Ya Allah, awak saiz 3XXL, pakai baju S.
mana isteri. Dia kata, tuan pembius sekali. Marah. Isteri rambut pendek, isteri rambut panjang, suami. Dia kata, saya lah suami yang punya isteri. Pakai ketat. Menantu siapa tu? Anak siapa tu? Lalu depan pengurusi panel, ya Allah, takkan pengurusi panel tutup mata hati? Ya Allah, hati sekali tak apa, hati dua kali mampu kerjanya. Bayangkan ini hari ini berada di hadapan kita ini. Ini fenomena yang kita hadapi hari ini. Perbuatan kita syurga atau neraka nampak jelas. Akhirnya saya kata, tak boleh ke air beli 2 botol lagi. Kecungan dia nak, saya cuba beli 2 botol lagi. Pasal apa tuan nak 2 botol lagi? Saya nak doakan encik, isteri encik dengan anak encik sekali. Ikut saya. Tu imam ni baik. Sebab tu imam kerana dia berdoa, Masya Allah. Ya Allah, ya Tuhan, luluskan anak dia dengan sebaik-baiknya. Tu imam baik tu. Kalau tu imam, Quran sikit, ya Allah, ya Tuhanku, lulus anakku, jangan lulus anak dia. Sebab itu lawan nama tu imam ni. Ya, tak semudah sebagaimana minta maaf, kami tidak bangga, tapi tidak semudah. Orang minta maaf, saya cakap pada malam ini, orang yang tak pernah azan, jangan buat azan. Memang dia tak boleh azan. Minta maaf malam ni. Orang yang tidak pernah azan, suruh dia azan di rumah ke di mana ke, tak boleh dia. Tengok itu syurga itu di mana. Nampak dah benda kecil, nampak. Sebagaimana dia datuk tadi. Mengenal seorang itu ahli syurga, ahli neraka, husnul khatimah. Kenal. Tetapi orang yang tak pernah azan, tak boleh. Tetapi orang yang tak pernah menyanyi, suruh dia menyanyi, boleh menyanyi. Apa beza? Hebat. Walaupun jauh 1000 tahun. Itu lagu betul tak? Salah. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang, apa gunanya? Walau lembu. Lagu ni, lagu syurga ni lembu. Bila Israel, itu memang cara ni. Mana Israel begitu jumpa kementerian apapun ada. Tapi walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang, maknanya hebat. Sebab itu Rasulullah SAW, kita ikut 3 benda. Cukuplah. Pertama sekali, sembahyang banyak. Jangan sembahyang kuat. Jangan pula tambah pula bingung jadi 10 pula. Jangan pula tu. Tetapi ingat, salah satu daripadanya, orang yang suka sembahyang, itulah tanda orang itu syurga. Tanda-tanda. Jumpa masjid sembahyang, jumpa surau sembahyang. Kita jumpa kedai makan, arena jumpa kedai makan. Lepas tu tak sembahyang. Yalah, tak apalah, mana dia belum musafir, tak ada masalah. Banyakkan sembahyang. Yang kedua,
banyakkan baca Quran. Quran yang kita baca, tuan-tuan, minta maaf, ini Datuk lebih arif tentang ini, mengikut orang-orang yang hafiz. Kalau dia baca Quran, contohnya dia baca Yasin hari-hari, Yasin wal Quranil Hakim innaka laminal, hingga akhir, hari-hari dia baca. Dia buka, minta maaf, betulkan saya, selalunya dia pegang Quran, dia buka paling kurang 2 kali, kan tidak sama sekali kena 440 muka surat 440. Dia buka aja kena muka surat 440. Kadang-kadang tak banyak 3 kali kena. Ini mudah-mudahan kita tengok surah lagi, tengok lah. Masya Allah. Sebab itu surah Yasin senang, ambil satu je. Kalau bagi Quran, dia kata tak apa, kalau ini ada, dia tahu mana nak cari, tak tahu di mana. Tak tahu. Yasin surah 40, muka surat 50 banyak. Orang baca Yasin, orang baca Quran, ini tengok ini. Orang baca Quran dia hebat dia. Nak tahu kita sihat tak sihat, baca Quran dengan betul. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizraka alladhi anqadha dhahrak. Bisa baca sihat, jantung elok, tak ada sumpah. Kalau dia baca alam nashrah laka sadrak wa wada'na, sumpah tu masuk kita evident lah, tidak mana. Sebab itu kita kalau baca Quran, Allahu Akbar, rumah ni depan isteri, depan anak, kita baca Qul huwallahu ahad Allahus samad. Kau dah masuk 5 kali dan mayat itu je. Itu dia. Tak ada masalah. Autoina silakan anak jaga ayah. Tak ada ayah lain ke supaya autoina lah. Anak bertahu anak sekolah kapal. Anak sekolah kapal dia reti. Ayahnya sekolah pakar. Banyak sembahyang, banyak baca Quran, banyak puasa sunat. InsyaAllah. Kalau ini yang kita amal, InsyaAllah Allah cepat makbul. Kalau 3 ni tak ada, sembahyang tu, sebab sembahyang tu kena sembahyang ada malam sikit. Rasulullah dia tak tinggal sembahyang, satu sembahyang sunat duha, yang kedua sembahyang witir. Tolong amalkan. Tolong sembahyang witir walaupun 1 rakaat. Itu dia. Dan akhir sekali, nak tahu kita syurga ke masuk syurga ke masuk neraka, kawan-kawan kita bila jumpa kita, sihat awak, itu hebat tu. Jumpa kita, sihat awak, hebat tu. Kalau dia kata awak ni sakit ke, kosong dalam. Dengan isyarat orang yang orang baik. Tapi kalau sama-sama jahat, dia tak tahu. Rokok sama rokok, dia tak tahu. Tuan Nazir pergi jumpa rokok, tahu. Sikit lagi mati, dia tak tahu. Sebab
khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Masya-Allah. Siapa buat sebesar zarah baik kebaikan Allah lihat. Siapa buat besar zarah kejahatan Allah lihat. Saya minta satu saja. Saya minta satu pada malam ini. Tolong amalkan bagi orang yang bergunting. Saya ingat orang gunting ni dibiarnya keling gunting. Apa salahnya kalau ditakdirkan? Carilah barokah rahmat sikit. Mulakan dengan bismillah. Letak ada mesin tu, kita pun bismillah. Tapi jangan kuat. Nanti keling terpanjang. Dalam hati. Bercakap dengan hati. Kalau letak aja mesin, kita pun habis dia gunting, kita pun cukup itu. Malam ni jangan lebih. Kalau lebih memang derhaka pada buku. Terima kasih. Terima kasih yang berbagi Datuk adalah menambah sedikit untuk mendapatkan husnul khotimah. Jadi memang di malam ni kita hanya membicarakan macam mana nak mendapat husnul khotimah. Kerana kita tak ada sijil, tak ada ijazah, tak ada diploma nak masuk mendapatkan husnul khotimah. Jadi mulai hari ini kita kena berhati-hati untuk kehidupan kita yang tak tahu berapa lama lagi, ya? Besok, malam ni dan lusa. Seterusnya untuk pusingan ketiga kepada yang berbahagia dan terbahasan mungkin. Pusingan dua, ketiga, satu, dua, tiga. Dan ketiga pusingan ketiga. Kita akan buat pusingan empat nanti, ya, insyaAllah. Dan ada masa kita buka sedikit soalan. Tapi insyaAllah dalam untuk pusingan yang ketiga ni, saya minta pusingan kedua, soalan ketiga, masuk ketiga. Pusingan kedua, soalan ketiga. Soalan ketiga. Soalan ketiga. Saya tengok jam berlalu dan sebab tu saya cepat ambil. Okey. Untuk mendapat husnul khotimah, solat ini rata-rata kita kena menghayati. Kerana selama ni dalam kajian yang berbagi Datuk dan saya sendiri di surau-surau, di masjid-masjid, nanti Datuk akan terangkan berkaitan dengan solat. Kerana solat inilah yang menentukan kita mendapat husnul khotimah. Jadi saya harap yang di ujung sana, yang di belakang sana, ambil perhatian betul-betul di atas penerangan yang berbagi Datuk nak jelaskan ni. Kerana kita miss yang ni, saya tak datang lagi. Kerana ada 5,000, 6,000 masjid seluruh negara yang saya nak pusing. Jadi saya tak akan ulang tayang untuk membawa yang berbagi Datuk menguraikan. Jadi Datuk, untuk mendapatkan husnul khotimah, Datuk mungkin merangkan bagaimana kita nak solat diterima Allah. Itu betul. Jadi kan ini baru pusingan yang kedua, ya, baru 2 pusingan. Kita ada 10 pusingan malam ini. Ya, seperti yang saya sebut di awal tadi, nak sampai kepada husnul khotimah, di mana saya menyebut bahawa cara hidup kita, amalan harian kita, apa yang kita buat selama ini mempengaruhi cara mati kita. Sebab ulama-ulama kata mati ni ada 2 jenis. Orang mati ada 2 jenis. Yang pertama mati Allah sayang dia, yang kedua dia mati Allah benci. Berpadukan hadis yang paling panjang yang pernah saya jumpa, sila rujuk buku Tabul Wafidin di akhir jilid yang kedua, dalam bab cerita kita, hadis ini 3 muka surat. Bukan 3 baris, 3 muka surat.
Nabi sebut dengan bolanya, innal abdal mu'min idza kana fi inqita'in min ad-dunya wa iqbal min al-akhirah nazala ilaihi malaikatun bidu wujuh ma'ahum kafan. Baca habis-habis jawab soalan. 3 muka. Saya buat kesimpulan di sini Nabi beritahu kita orang mati itu 2 jenis. Sama ada Allah sayang dia, Allah benci. Allah benci. Kalau orang tu Allah sayang, pasal apa Allah sayang? Tuan-tuan Allah sayang ni. Oh ini datang dengan kuliah, datang ke masjid berjemaah. Betul tak? Kalau tuan-tuan Allah benci, Allah sayang. Benci. Tahu. Bahkan kalau tuan-tuan termasuk Allah sayang, Allah berkata pada Malikul Maut, hadis banyak tadi itu, wahai Malikul Maut, orang yang kamu nak ambil nyawa dekat aku sayang dia, maka ambil nyawanya secara terhormat. Tapi dia tak berhati mahu. Tapi kalau orang Allah benci, macam benci, masjid tak pernah datang, sembahyang tidak, tika beko, judi, minum arak, zina, rokok, merompak, menyambut. Kata Allah sayang, benci. Allah benci. Maka sampai saat dia nak mati, Allah kata Malikul Maut, orang yang kamu nak ambil nyawa aku benci. Maka terpulanglah kepada kamu macam mana kamu nak ambil nyawa. Itu hadis banyak tadi. Jadi yang pentingnya kita ni akan masuk ke agak lah. Jadi Allah benci, Allah sayang. InsyaAllah Allah sayang. Kalau begitu tuan-tuan, kita akan dapat khotimah. Masih apa? Cara hidup kita hari ini. Dia tahu tuan-tuan orang sembahyang. Kita orang sembahyang semua tak sembahyang tak mari sini. Ya. Biasanya kalau orang tak sembahyang dia macam-macam dia tak ada, kita tengok dia buat konsert. Oh, buat konsert, ya Allah, penuh. Okey. Bila tuan-tuan sembahyang, maka sembahyanglah ibu bagi segala ibadah. Sempurna sembahyang tuan-tuan, cukup sembahyang tuan-tuan, barulah ibadat-ibadat yang lain, puasa, sembahyang, zakat, haji, sedekah, kulubah, semuanya diambil kira dan diberi ganjaran. Tetapi kalau sembahyang tak sempurna, sembahyang tak cukup, sembahyang tak betul, sembahyang tak sah, habis. Tuan-tuan yang sembahyang, orang sembahyang. Sebab Nabi kata, qala Rasul, kam min qa'imin khadduhu min salatihi at-ta' wal asr. Berapa ramai orang sembahyang, kam min qa'imin, berapa ramai orang sembahyang. Dia sembahyang. Kenapa apa saya sembahyang ni? Sembahyang. Khadduhu min salatihi, habuan yang dia dapat sembahyang dia, apa dia? At-ta'u penat wal asr letih. Dia dapat penat letih. Apa? Tak dapat. Berarti tuan-tuan sembahyang tapi tak dapat. Pasal apa? Ada kemungkinan sembahyang tuan-tuan tak sempurna. Ada kemungkinan sembahyang tuan-tuan tak betul. Ada kemungkinan sembahyang tuan-tuan tak sah. Bila tak sah, Allah tak terima. Sembahyang kita Allah tak terima, ibadat lain. Ibadat lain, puasa kita Allah terima. Tak ada. Sebab dalam konteks sembahyang kita ingat, pertama sekali Allah sebut dengan firman dia, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Neraka wail bagi orang-orang yang sembahyang. Dia sembahyang ni. Oh sembahyang ni. Kita sembahyang solat Qasar. Alladzina hum an salatihim sahun. Dia sembahyang cuma sesekali dilalaikan oleh bola sepak, tinggal asal. Kalau satu sembahyang dia tinggal, satu sembahyang dia tak buat, maka sembahyang lain ada untuk dia masuk neraka. Al-Quran kata, Nabi kata, qala Rasul, man taraka salat al-asr mutahammidan faqad habita amaluhu. Barang siapa sengaja meninggalkan satu salat, satu dia tinggal, fa jawab qatlil qasam, sumpah demi sesungguhnya habita amaluhu, terhapus semua amal-amal
Satu sembahyang tak buat, atau satu sembahyang tak sah, satu sembahyang tak betul, satu sembahyang tak terima, habis semua pahala amalan yang lain. Habis, bentuk. Okey, bukan depan saya. Untuk sembahyang semua sembahyang. Pastikah sembahyang betul sah? Pasti sembahyang betul Allah terima? Pasti tak? Jaga sikit. Maka hari ini saya ikut ini. Jangan tuan-tuan terkejut. Kalau saya mengatakan di depan saya semua ini, depan saya ini, hampir setengah yang sembahyang betul tak sah. Jangan terkejut. Jangan ramai depan saya ini. Saya boleh mengatakan setengah di antara tuan-tuan sembahyang yang tak sah. Allah maafkan. Pasal apa? Mungkin tak betul. Kadang-kadang dia tegur orang sembahyang tak betul tuan. Apa dia jawab? Yang penting buat. Dia bukan soal penting buat tak betul buat apa? Buat tak betul buat apa? Sembahyang jangan main-main, itu benda penting. Kalau begitu, dalam satu hadis, betul perlu beri perhatian. Dalam satu hadis, Nabi sebut dengan sabda yang qala Rasul, aswa'in nasi sariqatan man yasriqu fi salatihi. Qalu kaifa yasriqu fi salatihi ya Rasulullah? Qala la yatimmu ruku'ihi wa la sujudihi. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sejahat-jahat manusia yang mencuri. Nabi kata sejahat-jahat manusia yang mencuri. Kalau pergi bawa bank, lari duit bank 400 ribu, tak jahat lagi. Ada lagi pencuri yang lebih jahat. Siapa dia? Man yasriqu fi salat. Orang-orang yang mencuri ketika dalam sembahyangnya sendiri. Sahabat terkejut. Mereka tanya, kaifa yasriqu fi salatihi ya Allah? Macam mana curi tengah sembahyang? Sembahyang curi macam mana? Maka Nabi jawab, maksud aku la yatimmu ruku'ihi wa la sujudihi. Orang-orang yang tak sempurna rukuknya dan tak sempurna sujudnya, itu dianggap sejahat-jahat mencuri. Tuan-tuan, hari ini contoh sembahyang atau rokok. Rokok itu betul. Rokok betul sempurna tak? Nak tahu sempurna, tengok dari rokok macam mana. Ada senjata apa? Saya tengok dia, ambil rokok. Dia. Kain. Sekejap ya. Nak tahu rokok sempurna atau sempurna? Nabi diriwayatkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza raka'a wada'a kaffaihi ala rukbatayhi. Nabi dia rokok, dia letak tapak tangan atas lutut, dia tegakkan tangan dia, belakangkan jadi 90 derajat. Itu rokok yang sempurna. Yang saya tunjuk yang salah ya. Dia yang salah. Jadi pelindung juga mampu merokok kan? Merokok. Merokok lindung kipas. Sudah mabuk. Orang nampak dia. Rokok yang sebenar, tapak tangan letak lutut, tegakkan, belakangkan jadi 90 derajat. Tapi hari ini saya nampak ada orang rokok bukan betul. Betul tak? Seperti di gambar tu pegang betis. Ada orang rokok bukan betis. Sejahat-jahat pencuri, tak jalan juga ya. Itu rokok bawah lutut, tangan letak bawah lutut, sejahat-jahat pencuri. Kadang-kadang ada orang letak atas lutut, dia bengkok ke tangan dia. Sejahat-jahat pencuri. Tak keluar dalam awal, tak duit rokok. Saya apa? Nanti belum tiru. Ini yang tiru. Mana saya bayar. Kalau saya dari cakap lagi buang. Okey baik. Itu sejahat-jahat pencuri. Tapi kalau bagaimanapun, sembahyang masih sah. Cuma dia dianggap sejahat-jahat pencuri. Tetapi kalau sujud tak sempurna, dia bukan dianggap sejahat pencuri, tapi sembahyang tak sah. Ini penting. Sujud tak pergi sujud. Cakap sujud, keluar rokok, cakap rokok, keluar rokok. Dia kaki nampak kaki.
Nama kaki ini bukan takkan. Tak apa nanti sekejap. Cakap betul. Mak benar. Dan ini telah kamu. Ini sujud yang jarinya Macam tak payah cakap. Ya, kalau saya cakap saya keluar kan. Baik. Bila sujud tak sempurna, tengok Nabi sujud macam mana. Diriwayatkan sabda Nabi qala Rasul, "Idza sajada al-'abd sajada ma'ahu sab'atu araf, jabhatahu wa kaffahu wa rukbatahu wa qadabahu." Apabila sujud orang hamba, sujud bersamanya 7 anggotanya. Pertama dahi, tolong buka dahi, tolong buka dahi. Jalan dia perempuan, kalau tutup dahi, habis. Ini biasanya macam tutup dahi betul-betul. Kalau pakai bahasa sembahyang dia kan. Laki, perempuan, tolong buka dahi. Siapa tutup dahi, siap-siap tak sembahyang. Dahi jangan berlapis. Dengan songkok ke, dengan telekong ke, dengan ekor lebat ke, dengan rambut ke, jangan tutup dahi. Buka. Satu. Yang kedua, 2 tapak tangan. 2 tapak tangan. Ada orang sujud dengan siku-siku letak. Ada. Ada tadi. Ada nampak cari. Dua siku sekali. Ada orang sujud dengan siku-siku sujudnya. Itu dah siku-siku sekali. Habis nak bilang berapa? Nak bilang berapa? 4, 6, 8. Dia orang. Padahal dia bilang 7 saja. Okey, 2 tapak tangan. Lepas tu 2 lutut, tak ada masalah. Akhir sekali 2 tapak kaki. Wa qadamahu. Kaki. Wa qadamahu. 2 tapak kaki. Macam mana maksud tapak kaki? Mana tapak kaki? Banyak tergantung, nampak tergantung. Kalau tutup tak tahu macam mana dekat. Dah tutup tak boleh. Ya, nanti saya buat lain, saya buat ni. Saya operate ni. Okey. Yang dimaksudkan 2 tapak kaki. Kalau tuan-tuan lebih jelas, tolong rojok kitab fiqh yang terbesar, yang termoden, yang terbaru. Kitab fiqh yang berjudul Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Surah belum beli kitab. Surah pergi beli kitab ini, letak dalam library. Nama judul kitabnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, yang ditulis oleh seorang ulama terkenal, Syekh Wahbah Suhaili. Dalam bab sujud, kata Syekh Wahbah, yang dimaksudkan dengan 2 tapak kaki ialah perut, jejari kaki. Ulang sekali. Perut, jejari kaki. Buat. Perut, jejari kaki. Faham tak? Faham? Artinya ringkas cerita, masa kita sujud, kita lipat jejari kita, sekira-kira orang belakang tak nampak jari kaki kita. Sebab sebahagian tapak kaki kita benar sujud. Itu maksud dia tapak kaki. Tapi yang berlaku pada hari ini, Itu dari orang. dah lah siku rapat. Kaki dia pacak. Ada lagi tak gambar lagi? Ada lagi tak? Ini. Nampak tu? Nampak anak jari kaki nampak? Anak jari kaki tergantung. Nampak tu? 3 tergantung, 4 tergantung, yang kadang-kadang 1 yang pecah. Yang 4 tergantung. Ini yang selalu terjadi di masyarakat kita. Ini minta maaf lah, saya nampak hari ini ramai dengan kita lihat cara dia. Letak sikit dia ujung jari. Ada yang selang kaki, ada yang angkat kaki. Ini ramai-ramai ni, ramai-ramai. Kalau inilah cara sujudnya kata Syekh Wahbah Suhaili, maka sujudnya tidak sempurna. Bila sujud tidak sempurna, satu rukun sudah rusak. Bila satu rukun rusak, sembahyangnya tak sah. Bila tak sah, apa terima tak? Tak ada.
Habis? Kalau itulah cara dia sembahyang, buat penat dia. Apa pun tak ada. Maka sebab itu tolong bagi perhatian. Pasal sujud, kaki kita kena tekan Pak Tuan. Sekira-kira orang belakang tak nampak jari kaki. Maka sebahagian tapak yang terkenal sujud itu masuk ini. Tapi hari ini tuan-tuan, ramai dia mau lah. Ada yang sujud silakan, pacak kaki, lurus kaki, tegak kaki. Ini semua ni. Saya perhati tengok. Dan kadang ada sebut-sebut saya sengaja tengok. Apa dia banyak sunat. Ya, pertanyaan fardu. Habis. Itu kalau makmum yang salah, kalau imam yang salah. Kalau imam yang salah, semua imam tak sah bayang dia, makmum habis semua tak sah. Siapa tampuk dosa semua? Siapa tampuk dosa? Tidak dikatakan sembahyang. Jangan ingat buat, tapi kena betul-betul buat, betul-betul sempurna. Tapi hari ini tuan-tuan, bila Nabi kata qala Rasul sallu kama ra'aitumuni usalli, sembahyanglah kamu macam mana kamu lihat aku sembahyang. Kita sembahyang ikut Nabi. Kita sembahyang tak ikut Nabi tidak ajar. Saya dah bukti. Ya. Apalah benar-benar sunat apalah. Contohnya, Nabi bila dia takbir, dia mula sembahyang, diriwayatkan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara rafa'a yadayhi an qadru mankibai. Hadis diriwayatkan Nabi bila dia nak takbir salat, bila dia nak kata Allahu Akbar, dia angkat tangan setentang telinga, tapak tangan ke hadapan. Ada tak khabar? Itu yang salah. Itu yang salah. Tapi kebanyakan kita belum berapa. Yang pergi tutup telinga itu siapa? Kebanyakan kita bila takbir, yang pergi tutup telinga itu siapa? Allah. Di mana tapak tangan kita? Sepatutnya tapak tangan ke hadapan. Kebanyakan semua ni, kebanyakan. Allah. Ini apa? Dah sunat. Tak apa. Wa kadzalika yaf'alu 'inda ruku' wa 'inda i'tidal. Sebut juga begitu juga dan dibuat. Masa takbir Allahu Akbar, dia angkat tangan, dia takbir, tangan kanan pegang pergelangan tangan kiri, genggam tangan kiri, telunjuk diluruskan, letak di antara dada dengan perut. Itu yang Nabi buat. Pegang pergelangan tangan, telunjuk diluruskan, diletak antara perut dengan pusat. Tangan akan jadi 90 derajat. Tapi kita Allah duduk sini yang sedap kamu. Pusat tak. Tak kena ada apa? Allah. Ada apa? Allah. Ikut siapa? Ikut siapa? Pada Nabi kata sallu kama ra'aitumuni usalli. Nak sembahyang Allahu Akbar. Nak rokok Allahu Akbar. Kita bila nak rokok Allahu Akbar. Semua dia tengok. Nak rokok tu Allahu Akbar. Allah yang Maha Bila. Benar ni. Semua ni yang dapat. Hanya seorang dua yang saya nampak yang angkat tangan. Yang lain semuanya Allah. Allah. Benar ni. Betul tak? Lepas dia ubah tak? Mantul dia ubah ni. Allah bisa, bukan biasa. Maka sebab sembahyang tak ikut Nabi. Tak kalau dah sunat. Tapi benda yang wajib, benda rukun, sujud lagi. Kalau itulah cara yang kita buat je. Angkat tangan takbir. Ada tutup tengok apa? Patutnya kita kena ke hadapan. Inilah katakan sembahyang jangan penting buat, penting kena betul. Hari ini kita nampak ramai yang tak betul. Kesian daripada muda dan ketua itu cara sembahyang ni. Apa dah? Besok buka rekod bayar kita kosong, zero. Sebab semua tak sama. Kesian. Besok balik kandang Allah dengan kita rekod sembahyang kosong. Buat aku sembahyang tak menangis. Tak menangis belah lalu. Tuhan kata sembahyang tak betul apa? Maka sebab itu tuan-tuan jaga sembahyang. Sembahyang as-salah wa ma malakat aymanukum sembahyang.
Semayang jangan buat bagi betul. Tak faham cara ikut dah mereka. Pak semayang, minta ustaz ngajar balik pak semayang. Tidak ustaz, nanti buat dah dulu. Maka sebab buat. Maka sebab itu kalau kita sempurna semayang, cukup semayang, Allah terima semayang, barulah ibadat-ibadat yang lain diambil dia. Semayang tak betul, semayang tak sah, ibadat yang lain apa pun tak ada habis ni. Maka sebab itulah jaga semayang. Hari ini tuan-tuan, beberapa orang yang semayang ni pun betul. Jangan semayang dah ramai dah. Tapi kesimpulannya, mengikut kajian di Selangor, tak kata model di rumah Selangor, ada model sikit. Mengikut YB Esko Agama. Dia dah kata dia ada pihak buat kajian, dia kaji berapa orang di Selangor yang tak sembahyang Jumaat. Dah kaji dah, buat kajian. Kaji banyak kaji, dia buat satu pengumuman untuk kenyataan mengatakan hampir 40% orang yang bukanlah yang wajib Jumaat yang tak pergi sembahyang. Hampir 40%. Itu yang tak pergi Jumaat. Yang pergi Jumaat saja tak sembahyang. Yang seminggu sekali. Maka sebab itu kalau seminggu sekali Jumaat saja, jangan pakai. Besok kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, apa Nabi kata? Allah Rasul, awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamah as-salat atammaha am naqasa. Besok berdiri di hadapan Allah, sebelum Allah periksa kita, Allah timbang amal ibadat kita, Allah kata malaikat, cuba cek sembahyang. Cek sembahyang dulu, buka rekod sembahyang dia. Malaikat pun ambil lah buku sembahyang, rekod sembahyang. Malaikat buka, tengok. Oh, cukup, okey. Okey, baik. Orang jalan yang mikir. Tapi kalau buka kita rekod sembahyang, tengok malaikat giling kepala. Malaikat giling kepala. Tuhan tanya kenapa giling kepala malaikat? Berderet-deretnya. Yang ada Jumaat. Ayo. Ayo. Yang ada kekurangan bayar Jumaat dengan bayar. Maka Allah kata, okay, next. Tapi ini haji 2 kali dia pergi, habis. Puasa tak nak miss, habis. Maka sebab itulah sembahyang. Jadi tuan malam ini tolong koreksi di sini sembahyang betul. Macam nak sujud. Sebab saya tengok tuan kesian. Bila sujud ada yang pacak kaki, ada yang lurus kaki, yang selang kaki. Kadang-kadang tak sempat letak kaki pun, bapak kita langsung tak ada. Sah tak? Allah terima tak? Buat penat saja. Itulah soalan tadi, nak sampai husnul khatimah, sembahyang kena sah. Sembahyang cukup, sampai husnul khatimah. Sembahyang pun tak cukup, sembahyang tak sempurna, jangan harap nak dapat husnul khatimah. Sebab dah dapat husnul khatimah, mati baik, mati Allah sayang, masuk kubur pun selamat insya-Allah. Tak ada masalah. Macam tuan-tuan depan saya, kalau tuan-tuan bayang ya, tuan-tuan dengan bimbang. Masuk kubur besok, datang muka nanti, mana buat? Lihat semalam macam tu. Ya, kita terjawab insya-Allah. Ya. Tapi kalau orang tak pernah sembahyang tak ada, tak cukup, mana bukan? Buat tak, I don't know. Siap. Macam tuan-tuan perempuan pada insya-Allah lah esok ya, jangan bimbang. Ini sembahyang, jaga sembahyang. Masuk kubur besok mana buka? Lihat orang jadi nak tanya. Jawab. Yang kedua jawab, 3 jawab, 4 jawab, 5 jawab, 6 jawab, semua jawab. Kalau semua soalan tuan-tuan boleh jawab di akhir sekali dalam hadis yang panjang tadi, yang panjang dia buku surat tadi disebut Munkar Nakir akan berkata kepada orang yang menjawab soalan semuanya, apa kata Munkar Nakir? Namatil arus, tidurlah anda seperti mana tidurnya pengantin. Betul, pengantin tidur di mana? Dah betul. Dah. Nanti tidur di mana? Saya tanya orang pengantin tidur macam mana, ada orang jawab ustaz pengantin tak tidur. Saya bukan tanya pengantin tidur ke tak tidur. Saya tanya pengantin tidur macam mana. Dia tu pengantin tak tidur ustaz. Selama-lama tak tidur.
Ini hadis simbolik. Bila bukan nanti kata matil arus, tidurlah anda saat tidurnya pengantin, simboliknya pengantin bila masuk bilik tidur tu, dia tidur kan tak tidur soal dia. Ya. Oh, yang penting bila pengantin masuk bilik tidur, walaupun dia tak berpintu pakai tabir saja, kita sebagai mak bapak dia, mak tua dia, beranikah kita? Lepas sejam dia masuk, dia buka tabir. Apa mas boleh? Boleh pernah buat? Ada pernah buat? Tak berani kita, betul tak? Kadang-kadang dah besok pagi jam 10 tak berapa kau lagi, 2 kilo. Siapa kali masuk bilik tidur? Betul tak? Itu makna tidur. Tidur pengantin, tidur soal lain. Tapi tidur orang tak ganggu, tidur orang tak kacau, tidur orang tak usik, itu pengantin. Tak ingat ke? Tak ingat?